يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. Orang-orang munafik lelaki dan perempuan, setengahnya adalah sama dengan setengahnya yang lain. Mereka masing-masing menyuruh dengan perbuatan yang jahat dan melarang dari perbuatan yang baik. Dan mereka pula menggenggam tangannya, bakhil kedekut. Mereka telah melupakan, tidak menghiraukan perintah Allah. Dan Allah juga melupakan, tidak menghiraukan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, merekalah orang-orang yang fasik. Allah menjanjikan orang-orang munafik lelaki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu menjadi balasan mereka. Dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab seksa yang kekal. Nasib kamu, hai orang-orang munafik, adalah sama dengan nasib orang-orang sebelum kamu yang telah dibinasakan. Mereka lebih kuat serta lebih banyak harta benda dan anak pinak daripada kamu. Seterusnya mereka telah bersenang-senang dengan bahagian mereka. Maka kamu pula telah bersenang-senang dengan bahagian kamu.
sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu itu bersenang-senang dengan bahagiannya. Dan kamu pula telah memperkatakan perkara yang salah dan dusta, sebagaimana mereka memperkatakannya. Mereka yang demikian rosak binasa amal-amal yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mereka lah orang-orang yang rugi. Bukankah telah datang kepada mereka berita orang-orang yang terdahulu daripada mereka, iaitu kaum Nabi Nuh dan Ad dan Samud dan kaum Nabi Ibrahim dan penduduk negeri Madian serta negeri-negeri yang telah dibinasakan? Semuanya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan yang jelas nyata. Lalu mereka mendustakan dan Tuhan mereka pula membinasakan mereka. Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi mereka lah yang menganiaya diri sendiri. Masih lagi kita menceritakan tentang sifat-sifat kelompok dan golongan munafikin. Munafikin lelaki dan perempuan, iaitu dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 pada juzuk yang ke-10, pada ayat 67 sehingga 70. Kalau sebelum ini bila kita menceritakan watak-watak dan sifat-sifat munafik, bermula daripada keingkaran mereka untuk turut sama berperang dengan Nabi SAW dengan pelbagai alasan dan helah, diikuti dengan penghinaan-penghinaan yang pelbagai. Sama ada mereka menghina Nabi SAW secara berhadapan ataupun secara belakang. Dan segala pengkhianatan yang mereka lakukan, dengan sumpah yang palsu mereka cuba menyembunyikan. Dengan kenyataan-kenyataan jelek mereka terhadap Allah dan Rasul, terhadap Al-Quran, terhadap Nabi-Nya dan terhadap orang beriman. Dengan mengatakan bahawa apa yang mereka lakukan itu cuma bergurau senda dan bermain-main sahaja. Maka Allah menjelaskan bagaimana orang munafik suka mempermainkan agama. Dan suka mempersendakan agama atas nama gurauan dan juga cuma lawak jenaka. Maka Allah Ta'ala membongkarkan satu persatu sifat-sifat mereka. Bukan sekadar mereka ini telah menghina agama yang penyebab kepada kekufuran mereka, mereka juga telah menunjukkan perbuatan dan juga perkataan-perkataan yang kufur. Di samping mereka ini yang terus mendakwa sebagai orang beriman, walhal mereka ini tidak diakui iman di sisi Allah. Sebab itu dalam pembelajaran akidah kita, bahawa manusia ini terbahagi kepada 4 golongan. Yang pertama, iman di sisi Allah dan iman di sisi manusia. Ini orang beriman di sisi Allah, dan di sisi manusia dia juga beriman. Yang kedua, dia beriman di sisi Allah tapi tidak di sisi manusia. Di sisi Allah dia memang orang beriman. Dan yang ketiga ialah orang yang iman di sisi manusia tetapi kafir di sisi Allah. Dan yang keempat ialah kafir di sisi manusia dan kafir di sisi Allah. Maka ini kelompok-kelompok manusia. Bila kita baca ayat-ayat sebelum ini, seolah-olah kita lihat munafik ini lelaki. Maka Allah sebut dalam ayat yang ke-67 kita baca pada malam ini. Wal munafiquna wal munafiqat. Dan orang munafik lelaki dan munafik perempuan. Artinya membuka lagi satu lembaran baru pembongkaran Al-Quran terhadap satu kelompok. Kalau kita tanya kenapa penting Allah Ta'ala dalam puluhan ayat yang kita baca dalam surah Taubah, yang juga dinamakan surah Fadhihah, pembongkaran, pendedahan. Kenapa Allah mendedahkan munafik? Apa sebab dan hikmah? Menjadi ingatan kita bersama supaya kita yang mengaku beriman, yang mengaku Islam, jangan ada sifat kita menyamai mereka. Kerana setengah orang yang sudah Islam dia kata tak apa, kita bukan orang kafir, kita dah Islam. Maka hati-hati di kalangan orang Islam yang mendakwa Islam itu munafik dan keadaan mereka lebih teruk pada orang kafir.
Maka dengan ini kita tak mencontoh sifat munafik. Sebab kadang-kadang saya katakan bila orang dah Islam, dia dah selesai. Saya Islam. Saya tak kafir, saya Islam. Tapi kita jangan lupa, ada kelompok munafik yang juga mendakwa macam kita Islam. Tetapi perbuatan mereka tidak lulus sebagai orang Islam. Dan yang kedua, supaya kita juga menyedari kalangan-kalangan orang-orang yang palsu dalam Islam. Maka golongan ini yang menyebabkan kekalahan Islam. Dan golongan ini yang menyebabkan Islam dipandang serong. Kerana kelompok ini, yang mereka ada watak-watak munafik. Pertama tadi saya sebut supaya kita ni cek diri kita, jangan munafik. Sebab kita memang dah comfort, dah selesai sebab kita tak kafir. Alhamdulillah. Namun ingat ada orang yang mengaku Islam macam kita juga, mereka warisi sifat munafik. Maka jangan biarkan sifat itu ada pada kita. Dan yang kedua saya sebut tadi bahawa supaya kita berhati-hati di kalangan sebagai orang Islam yang ada sifat ini. Supaya kita menasihati mereka. Mengingatkan mereka. Menjelaskan bahawa apa yang mereka lakukan ini persis seperti munafik. Dan munafik ini mereka berada pada kelompok yang paling buruk berbanding orang kafir. Dalam ayat yang kita akan bacakan nanti. Ataupun tafsiran yang kita sebut nanti. Maka Allah sebut dalam ayat ini. Al-munafiqun wal munafiqat. Ada munafik lelaki, ada munafik perempuan. Juga menjawab persoalan. Kalau selama ini kita baca ayat-ayat sebelum ini cerita tentang orang munafik lelaki. Yang tak nak pergi perang. Yang memperolokkan, mempersendakan Nabi SAW. Mempersendakan Al-Quran. Yang suka menggunakan sumpah palsu. Yang suka memperkecilkan orang beriman. Yang suka berkawan orang kafir. Memuji orang kafir, menghina orang beriman. Mengharapkan kemenangan orang kafir, mengharapkan kekalahan orang Islam. Tapi mendakwa Islam. Maka kita cuma menyangka bahawa dia mungkin hanya lelaki. Jawapannya tidak. Dia ada perempuan. Sebab itu Allah sebut wal munafiqat, dan wanita-wanita munafik. Ba'duhum min ba', mereka sama kata Allah. Mereka saling bantu membantu. Persis perangai mereka. Sama perangai mereka. Kalau yang lelaki, waktu mereka bertemu sesama lelaki, yang perempuan bertemu sesama perempuan. Dan mereka mendapat maklumat antara satu sama lain. Kalangan wanita juga cenderung memburukkan isteri-isteri Nabi SAW. Dan menceritakan keaiban, keburukan pada isteri Rasulullah. Dengan pelbagai kata-kata nista, dusta, fitnah. Dan mereka juga penyebar kepada fitnah apa yang berlaku pada keluarga Nabi SAW. Sebab kita dah sebut sebelum ini bahawa orang munafik, dia akan tengok mana kekurangan Rasulullah, kekurangan keluarganya, mana perkara yang akan menjadikan Islam kalah. Sebab itu mereka bekerjasama Yahudi, sebagaimana mereka bekerjasama musyrikin Mekah. Dan siri-siri peperangan, supaya kita tahu kalau berlaku pada zaman kita, ada orang Islam yang bekerjasama orang kafir untuk jatuhkan Islam, ini bukanlah perkara baru. Ini bukanlah perkara baru. Supaya kita tidak termasuk dalam golongan ini. Kata Allah, orang munafik lelaki dan perempuan, ba'duhum min ba', mereka sama, saling bantu membantu. Ya'muruna bil munkar. Mereka ini sentiasa menyuruh perkara-perkara yang munkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka melarang perkara-perkara yang baik. Yang dimaksudkan mereka menyuruh yang munkar. Kita kalau sebut munkar, apa maksud munkar? Apa yang diingkari oleh syarak. Maka sebab itu disebut munkar. Ankarahu syarak. Fahadzal amru munkarun. Apa sahaja yang diingkari oleh syarak, maka ini disebut munkar. Walaupun orang kita suka. Misalnya ada adat dan budaya menerima perbuatan tersebut. Contohnya kita kalau berdua-duaan dengan ipar duai sebagai contoh. Bagi kita itu biasa. Bagi kita. Tapi di sisi syarak munkar. Bersalaman lelaki perempuan, bagi kita itu biasa. Sementara hari raya, persoalannya salam lelaki perempuan. Kita bersalam, jumpa orang. Di sisi syarak namanya munkar. Walau dia terima pengamalannya oleh masyarakat. Munkar ini sebahagian perkara munkar, masyarakat kita terima. Tetapi ia tidak akan menjadikan perkara itu baik. Ia kekal munkar. Kalau orang kita misal kata mengamalkan riba dan diterima pakai, ia tetap dianggap munkar. Orang kita yang menggunakan bomo-bomo dan menerimanya sebagai salah satu daripada perkara penting dalam masyarakat. Sehingga satu ketika istana-istana juga terlibat dengan pembomohan. Mereka ada bomoh negara. Satu ketika dahulu. Bila diterima dia secara sistem, apakah ia menjadi perkara baik? Tak. Ia kekal munkar secara. Munkar
satu perbuatan yang dilakukan, yang dicegah oleh syarak. Di sana ada perkara yang kita perlu bezakan antara maksiat dengan mungkar. Bila kita sebut segala perkara maksiat itu adalah mungkar, tidak semua perkara mungkar itu boleh disebut sebagai maksiat. Macam mana? Contoh kita ada orang gila, dia telanjang. Maksiat atau tidak? Tidak, sebab dia tak dianggap mukallaf. Tapi itu mungkar. Maka seorang kena tutup aurat orang gila tu. Kalau ada, misal kata tuan-tuan tengok ada orang gila kat Saiz Sembah, dia telanjang. Tak kira lelaki ke perempuan. Dia ni tak berdosa apa-apa. Sebab kalau dia berdosa, dipanggil maksiat. Tapi fenomena itu, suasana itu disebut mungkar yang perlu dicegah. Sebab itu dalam hadis sebut apa? Man ra'a minkum munkara. Nabi tak sebut man ra'a minkum maksiat. Siapa yang tak perkara mungkar. Perkara tadi dilakukan oleh syarak. Walau benda tu orang yang buat tadi bukanlah orang yang mukallaf. Budak kecil, dia minum arak, berdosa tak? Tak dosa, dia budak kecil. Tapi perbuatan itu mungkar, maka kena cegah. Budak kecil, tuan-tuan, kalau dia menipu, berdosa tak? Tak menipu sebab dia tak mukallaf lagi. Sepakat ulama, kanak-kanak yang balik tidak melakukan apa-apa dosa. Dia tak dicatat dosa untuknya. Kalau budak ni dia berzina misalnya, tapi dia budak, belum mukallaf, berdosa tak? Tidak. Sebab dia dianggap berdosa bila mana dia sudah baligh. Tapi perbuatan itu namanya apa? Mungkar. Ni anak-anak kita sekolah-sekolah rendah bercampur lelaki perempuan. Boleh tak boleh? Dia tak berdosa sebab mereka bukan ahli mukallaf, tapi perbuatan itu mungkar. Perlu dicegah. Dari kecil lagi kita dah didik. Okay, ini perbezaan maksiat dan mungkar. Perkataan mungkar lebih umum. Maksiat itu lebih khusus kepada pelaku mukallaf. Mungkar itu ialah perbuatan itu mungkar walau dilakukan oleh orang bukan mukallaf seperti orang gila atau kanak-kanak. Orang gila atau kanak-kanak. Orang tu buat dia tahu atau tak tahu. Namanya mungkar. Seorang dia buat maksiat, dia tak tahu itu maksiat. Benda tu disebut mungkar. Dia tak berdosa sebab dia tak tahu. Tapi benda tu mungkar yang perlu kita cegah. Maka ini maksud mungkar. Mungkar maknanya ma'ankarahu syar', apa yang syarak ingkari. Maka orang-orang munafik, mereka ini suka untuk menyuruh perkara mungkar. Mereka suruh sama-sama mereka untuk berbohong, untuk khianat, untuk bersumpah palsu, untuk mungkiri janji dengan Nabi SAW. Mereka suruh sama-sama mereka. Kita kalau jumpa Muhammad, kita cakap bohong. Bila orang tuduh kita macam-macam, kita jangan ngaku. Maka ini watak munafik. Mereka ini menyuruh perkara mungkar. Sesama mereka untuk mengekalkan kelompok mereka. Dan mereka ini wayanhauna 'anil ma'ruf. Mana-mana benda baik pula mereka cegah. Bila diperintahkan jihad, mereka kata jangan perang. Mereka bukan sekadar mereka tak perang, mereka juga menghasutkan jangan pergi perang, nanti yatim anak kamu, janda bini kamu, susah hidup kamu, tempang kamu, cacat kamu. Bila mana perintah menyuruh derma, mereka kata jangan derma. Jangan derma, buat apa kita derma nanti duit kita habis. Ni wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kan itu Allah Taala menyebut tentang sifat munafik. Humul ladzina yaqulun la tunfiqu 'ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka lah yang sentiasa menghasut manusia. Jangan derma. Biar Rasulullah binasa. Nabi SAW pada keadaan waktu Nabi kutip derma untuk menghadapi Rom dalam peperangan Tabuk. Lalu orang munafik berharap tidak ada orang bagi derma. Supaya jihad atau Rasulullah SAW gagal mengumpulkan kekuatan. Dan bila ada orang derma, mereka pelekehkan. Yang derma sikit dipelekehkan. Yang derma banyak dianggap riak dan sombong. Begitu mereka main mulut. Selama kebaikan-kebaikan diajar oleh Rasulullah. Bila Nabi suruh pergi salat berjemaah, mereka jangan. Malang gelap, bahaya, jatuh lubang, mati. Tak payah pergi. Begitu mereka hasut. Mereka bukan sekadar tak buat baik, mereka menghalang orang lain buat baik. Sebab tu tanda watak ni jaga-jaga jangan ada pada kita. Kadang-kadang memang kita tak mampu buat baik. Ada sebab kita lah malas dan sebagainya. Tapi jangan halang oleh buat baik. Supaya kita tidak berwatak dengan watak munafik. Kadang-kala tuan-tuan kita buat perkara mungkar. Tapi jangan suruh pula orang lain buat mungkar macam kita. Ada seorang hamba Allah dia cerita. Dia tak isap rokok dan dia tak minum rokok. Tapi yang nasihat dia jangan isap rokok dan minum rokok ialah orang isap rokok dan minum rokok.
Ada orang tu dia tegar minum arak dan tegar isap rokok. Dia nasihat si pulang ni, kamu jangan minum arak. Kamu jangan isap rokok. Nanti kamu akan binasa. Dia berkebuk isap rokok ni. Dia buat benda mungkar tapi dia tak nak orang buat macam ni. Akhirnya dia matikan arak. Tapi orang yang dipesannya sampai sudah ingat dan tak pernah minum arak. Artinya, kadang-kadang tuan-tuan, kita dapat nasihat daripada orang yang buat mungkar tapi dia tak suruh kita buat mungkar. Macam ayah-ayah kita dulu lah, setengah-setengah orang tua. Kan dia isap rokok tapi tak bagi anak dia isap rokok. Kalau isap rokok dia lempang. Sambil marah anak sambil dia isap rokok. Jangan isap rokok. Benda tak baik. Artinya paling kurang tuan-tuan, dia buat benda baik. Dia mungkin buat benda mungkar tapi dia tak suruh buat mungkar. Artinya dia tak ada sifat munafik. Cuma dia tak mampu mengawal diri dia. Dia tak semayang tapi dia marah kalau anak dia tak semayang. Bedah dia. Apa tak semayang? Nak masuk neraka ke apa? Dia tak semayang. Paling kurang dia tak berwatak munafik. Maka Allah menyebut orang munafik. Dia bukan sekadar buat perkara mungkar, disuruh orang buat mungkar. Dia bukan sekadar tak buat benda baik, dia larang pula orang jangan buat baik. Watak ni kita bimbang ada pada kita. Kita tak pergi kuliah, marah orang pula pergi kuliah. Kan munafik namanya. Kita tak pergi masjid, marah orang masjid. Itu kan munafik namanya. Kita ni tak nak derma pondok-pondok madrasah. Kita marah pula orang derma. Kan itu munafik namanya. Jadi watak-watak ini Allah Ta'ala cerita tentang orang yang mendakwa ada Islam, ada agama supaya kita tahu. Jangan ada sifat munafik ni pada kita. Sebab kalau kita cerita watak ni pada orang kafir je, kita kata, oh itu orang kafir, kita tak ada kena-mengena. Maka Allah bawa ada orang. Dia dakwa Islam, dia duduk belakang Rasulullah, dia bertemu Nabi setiap hari. Bukan mimpi, jumpa betul. Takat cerita mimpi-mimpi kemudian buat benda muka pun banyak. Ini jumpa betul live dengan Rasulullah setiap hari. Sekampung dengan Nabi, sekampung. Tetapi mereka perbuatan munafik. Sebab itu saya katakan ini ialah ayat ini dan ayat-ayat tentang munafik. Muhasabah untuk diri kita, jangan kita mewarisi sifat munafik. Kita dah tak buat baik, halang orang buat baik. Ini munafik. Kita buat jahat, suruh lagi orang buat jahat. Ini munafik. Kalau misal kata, saya tak mampu buat baik, saya tak halang orang lain buat baik. Saya tak nak derma. Saya tak nak derma pondok tu, pondok ni. Mungkin saya ada persepsi saya sendiri. Tapi kalau orang nak derma, saya diam je. Biarlah, dia derma. Sebab dia berfikir lain, dia tak fikir macam saya. Misalnya, kalau seorang tu dia buat mungkar, dia tak akan mungkin ajak orang lain sama-sama buat mungkar. Biar cukuplah dia seorang buat mungkar. Ini orang yang tidak ada sifat munafik. Orang munafik ialah dia menyuruh orang rosak macam dia. Dan watak ini juga persis macam watak iblis dan syaitan. Syaitan ni memang dah confirm neraka. Maka dia nak juga seluruh anak Adam yang masuk neraka macam dia. Bayangkan dia nak ada teman dalam neraka. Begitu jahat dan dengkinya dia. Maka ada pada sifat munafik. Kemudian kata Allah, wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka ini amat kedekut. Perkataan yaqbiduna aydiyahum ada dua makna kata ulama. Yang pertama, yaqbiduna aydiyahum memberi maksud bahawa mereka ini kedekut. Mereka pegang tutup tangan mereka. Yang kedua, perkataan yaqbiduna aydiyahum memberi maksud mereka tidak suka melakukan perkara baik. Tadi mereka tak nak derma, satu. Yang kedua, mereka tidak suka buat apa je benda baik. Yang Nabi SAW ajak, mereka tidak mungkin melakukannya. Maka ini watak-watak orang munafik. Kemudian kata Allah kepada mereka, nasullah, mereka lupa ada Allah sedang memerhatikan mereka. Mereka lupa ada amaran dan ada azab Allah. Mereka lupa kalau dia buat baik ada rahmat dan pahala di sisi Allah. Fanasiyahu. Maka Allah juga lupa mereka. Mereka lupa Allah. Dalam perbuatan mereka tidak ada muraqabatullah. Maka apa maksud Allah lupa mereka? Maksud Allah lupa mereka yakni Allah Ta'ala tidak merahmati mereka. Allah Ta'ala tidak beri petunjuk kepada mereka. Allah Ta'ala tidak melorongkan mereka kepada kebaikan disebabkan mereka melakukan kejahatan dan berterusan melakukan kejahatan. Maka ini maksud nasullah fanasiyahum. Maka Allah tinggalkan mereka dengan kurniaan Allah, dengan kelembutan Allah, dengan rahmat Allah. Maka Allah membalas mereka dengan azab seksaan yang berat kepada mereka. Kemudian kata Allah, innal munafiqin humul fasikun. Orang munafik ini mereka orang yang fasik. Apa maksud fasik di sini? Perkataan fasik ialah
al-kharijuna 'anit ta'ah, al-munsalikhuna an usulil iman, al-kamiluna fit tamarrudi wat tanakkuri lil khair. Perkataan fasik ialah orang yang terkeluar daripada kebaikan. Dia tak masuk dalam kelompok baik, keluar terus. Al-munsalikhun an usulil iman, yang tak ada iman terus dalam hati mereka. Iman pun tak ada. Al-kamilun, yang sempurna fit tamarrudi, dalam melawan, wat tanakkuri, dan mengingkari kebaikan. Dia memang betul-betul perfect dalam menolak kebaikan, bukan perfect dalam buat baik. Perfect maknanya dalam hidup dia memang tak ada baik. Tidak ada kebaikan yang mereka lakukan untuk agama Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, wa'adallahul munafiqina wal munafiqat. Allah Ta'ala telah memberi janji kepada lelaki munafik dan perempuan munafik, wal kuffar, dan orang kafir, nara jahannam, dengan neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalam. Dalam ayat ini Allah letakkan munafik dulu, kemudian baru orang kafir. Kenapa? Menunjukkan keadaan munafik lebih teruk pada orang kafir. Munafik ini kafir, tetapi kerana mereka juga mendakwa Islam, mereka juga mendakwa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikat sebenar mereka kafir. Sebab itu kata Salman Farisi, munafik sebenarnya tak ada dah, yang ada cuma kafir. Maksud kata-kata Salman Farisi, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu mendakwa Islam, duduk belakang Rasulullah, masuk masjid Nabi, Nabi tak halang. Sebab Rasulullah nak bagi peluang. Apa pun mereka mengadu, apa pun mereka bersumpah, Nabi dengar. Walaupun mereka menganggap Nabi ni mudah dikencing atau ditipu, walau Nabi cuma dengar, bukan Nabi ditipu. Nabi memerhatikan sifat mereka supaya mereka ini insaf, supaya mereka ini berubah. Tapi mereka dengan watak mereka. Dan Nabi SAW tidak bersikap keras dengan mereka, tidak diarahkan membunuh. Walaupun mereka tarik diri dalam peperangan, bukan mereka terlibat dalam pengkhianatan, tapi Rasulullah masih terus memberi ruang kepada mereka. Kenapa Islam ini agama dakwah? Ruang dakwah. Tetapi kelompok ini terus memainkan sentimen yang pelbagai. Kemuncaknya dalam perang Tabuk. Kerana ia peperangan terakhir Nabi SAW. Bagaimana mereka kata, orang Islam ni berangan, baru duduk padang pasir nak lawan Rom. Macam kita orang kampung nak lawan kelak terbesar tersohor di dunia lah, berangan menang contoh. Mereka perkecilkan kekuatan Rasulullah. Alah, adakah dia orang ni nak lawan Rom? Rom hebat. Mereka tak pernah yakin dengan kemenangan Islam. Walaupun Islam tak pernah kalah dalam si peperangan. Tapi mereka tetap tak yakin. Walaupun mereka melihat dan mereka tahu tentang pertolongan Allah. Kerana mereka ni tuan-tuan, bawa apa pun bukti, sifat. Kerana orang bila dengki, orang bila sakit hati, dia tak pernah yakin pada orang. Tak pernah. Sebab penyakit itu ada. Penyakit dengki, penyakit sakit hati tak akan jadikan dia confident dengan orang lain. Dia tetap mengharapkan orang ni akan binasa. Maka ini watak orang munafik. Maka kata Allah, orang munafik lelaki dan perempuan, kemudian orang kafir, baru sebut orang kafir. Maknanya munafik lagi teruk. Lelaki perempuan ni lagi teruk pada orang kafir. Allah janji dengan dua hukuman. Pertama, nara jahannam, mereka masuk dalam neraka jahannam. Itu pertama. Yang kedua, khalidina fiha, mereka kekal di dalam. Ini orang yang mendakwa Islam tapi kekal dalam negara dia. Contoh, kalau kita baca sejarah panjang, apabila Islam mula menang, zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, orang munafik mula dia terkucil dan mula terdesak. Lalu mereka kekal dalam Islam dan cuba menutup segala keaiban-keaiban dalam agama. Namun mereka masukkan jarum yang halus untuk terus mempertikaikan Islam daripada dalam. Atau terus melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan agama. Dengan kemasukan Yahudi seperti Abdullah bin Sabah yang masuk Islam. Lalu inilah yang membawa aliran tasyayyu'h ataupun kita katakan memperdewakan Sayyidina Ali. Sehingga ada kelompok menyatakan Ali itu Tuhan. Dan mereka menyembah Ali radhiyallahu taala anhu. Kelompok ini asal munafik yang dipanggil tabatan, menyembunyikan kekufuran. Sebab mereka tak ada zahir Islam terlalu kuat zaman itu. Zaman Khulafa' Ar-Rasyidun. Tetapi mereka buat cara baru. Cara ni ialah cuba memperdewakan tokoh tertentu dengan menyembahnya. Dan mewujudkan perbalahan sesama orang Islam. Akhir kelompok ini terus membesar dan mempunyai keturunan dan generasi. Akhirnya hari ini tuan-tuan lihat bila
Orang Islam ditindas oleh orang Islam, dibunuh oleh orang Islam. Apakah mereka tidak takut pada Allah? Bagaimana mereka nak takut kalau ia adalah sifat munafik yang ada dalam diri mereka? Maka menjadi kegemaran mereka berkawan dengan orang kafir, membunuh orang Islam. Membebaskan orang kafir daripada penjara, memasukkan orang Islam dalam penjara. Itu lebih mereka bangga. Orang kafir terselamat daripada lidah mereka, orang Islam tak selamat dari lidah mereka. Sehingga orang Islam tidak selamat dengan orang Islam sendiri. Orang kafir lebih aman duduk dengan orang yang mengaku Islam ini. Orang Islam tak selamat duduk bersama orang Islam. Maka ini kita katakan bagaimana penyakit-penyakit nifaq menjangkiti umat. Sebab itu bila Allah Ta'ala munculkan Imam Mahdi, pertama yang Imam Mahdi buat ialah membunuh orang munafik. Dia tak serang orang kafir dulu, serang munafik dulu. Munafik sehingga tidak ada orang munafik, boleh dia memimpin kemenangan Islam. Pada zaman Mahdi tidak ada lagi munafik. Sehingga dipegang kembali oleh Nabi Allah Isa AS. Untuk menuju kemenangan, sebab untuk lawan Dajjal, maka tidak boleh ada munafik. Bagaimana ada munafik, tak boleh menang. Sehingga Nabi Isa membunuh Dajjal. Dan memerintah dunia. Dan seterusnya. Era munafik tamat. Namun, sampai hari ini era munafik masih terus berlangsung. Akan terus berlangsung. Supaya kita, tuan-tuan kita macam saya katakan, kita kena berhati-hati. Kita taklah kata dengan mudah bila orang Islam kata orang munafik. Tidak, maksudnya ini muhasabah diri. Ini muhasabah diri kita. Dan waktu ada saudara kita sifat macam tu, kita ingatkan dia, ini macam sifat munafik. Kita tuan-tuan bukanlah, ayat Al-Quran ini bukanlah kita baca, kita faham untuk kita tuduh orang. Lalu menghala tudingan kita, tudang kita pada orang tu, orang ni munafik, ni munafik. Ustaz cakap tu Ustaz sama macam dia, memang munafik dah dia tu. Bukan. Ia muhasabah diri kita. Dan muhasabah kepada orang-orang yang kita kenali. Supaya mereka tahu ini watak munafik, jangan macam tu. Awak kalau tak nak buat baik, janganlah suruh larang orang buat baik. Itu kan munafik. Awak ni kalau buat muka, jangan pula kempen orang buat muka, awak jahat seorang sudahlah. Itu kan munafik namanya. Awak ni suka merendah-rendahkan Islam, itu kan bahaya, itu munafik. Bila ada orang cuba merendahkan institusi Islam misalnya, merendahkan syariat Islam, dia cuba menghina hukum-hukum faraid sebagai contoh. Saya kata ini kan watak munafik, jangan buat macam tu. Tujuan kita tahu benda ni tuan-tuan sekalian, untuk muhasabah diri kita dan menasihati saudara kita. Dan kadang-kadang kita tak sedar itu adalah perangai munafik. Kita ingat macam okey. Tak, itu tak okey. Itu bahaya. Akidah kita boleh rosak. Kemudian kata Allah Ta'ala, hiya hasbuhum, cukuplah neraka jahanam dan kekal di dalamnya sebagai azab mereka. Wala'anahumullah, Allah laknat mereka. Walahum azabun muqim, dan mereka mendapat azab yang senantiasa berterusan. Orang munafik sentiasa dilaknat oleh Allah. Dan di antara laknat Allah, mereka tidak langsung tergerak untuk buat baik. Itu laknat Allah. Allah tutup pintu hati untuk buat baik. Sebab itu tuan-tuan paling bimbang bila Allah Ta'ala tutup pintu hati kita buat baik. Sama ada atas nama merajuk ke, atas nama marah ke, atas nama dengki ke, atas nama apa pun. Kita lupa itu laknat Allah. Atau kalau kita sakit demam, okey lagi. Barangkali ni sebab sakit demam, kita ingat Allah. Tapi laknat Allah ini bila hati seorang itu terkunci untuk buat baik. Kemudian menjadikan orang-orang baik sebagai musuh mereka. Dia dah lah tak nak buat baik. Dijadikan pula orang-orang baik musuh utama dia. Ini pelik dan aneh. Tapi itulah kesan laknat Allah. Padahal kalau kita kata, dia ni tak fikir. Dia ni tak nampak ke benda salah. Tak, dia tak nampak sebab Allah laknat dia. Bila Allah laknat seorang, apa maksud laknat? At-tardu minar rahmah. Allah jauhkan dia daripada rahmat Allah. Apa maksud jauh dari rahmat Allah? Dia tak akan dibuka untuk buat baik. Tak dibuka hatinya untuk taubat, walau tahu salah. Tak terbuka hatinya untuk kembali ke pangkal jalan, walau tahu sesat. Dia tahu penyelesaiannya just kembali ke pangkal jalan. Tak nak sesat. Maka ini laknat Allah yang kepada kita takut. Sebab itu tuan-tuan kita diajar oleh Allah, bila Allah ilhamkan kita buat baik, kita bersegera buat baik. Bila mana kita buat baik dah, kita istiqamah buat baik. Lalu kita doa biar kita istiqamah. Bila mana kebaikan tu terhenti, kita istighfar supaya dia datang balik kebaikan. Saya dulu rajin baca Quran. Sekarang tak. Awak istighfar banyak. Barangkali dosa awak menghalang awak untuk terus baca Quran. Saya dulu rajin puasa-puasa. Semenjak rasa macam malas pula. Misalnya. Maka kena istighfar. Kerana kadang-kadang kebaikan tu dihilangkan daripada kita sebab maksiat kita. Dulu saya mudah bangun qiyam.
mudah bangun qiyam. Kejap-kejap bangun Ustaz. Boleh solat. Hari ni tak boleh bangun qiyam. Maka istighfar. Sebab tu Hasan al-Basri bila ditanya orang yang lambat bangun qiyam atau terhalang bangun qiyam, dia kata itu dosa yang membelenggu. Maka dia istighfar, dia boleh bangun qiyam. Qiyam mulai. Jadi kadang-kadang kita tengok dalam kehidupan beragama kita, ada benda yang kita dulu boleh buat, sekarang tak boleh buat. Dulu Ustaz saya rajin derma-derma, sekarang tak buat, tak boleh buat. Padahal income sama dapat. Atau mungkin lebih banyak. Tapi mata tertutup dah pintu nak derma. Maka kita kena lupa. Kita jangan lupa, itulah anak Allah. Allah tutup pintu kebaikan. Kalau itu orang beriman, memastikan semua pintu kebaikan yang terbuka sampailah dia menemui Allah. Kita ni tuan-tuan kena pantau semua pintu kebaikan ni terbuka. Jangan ada satu pun pintu tertutup. Cek. Seolah-olah kata supaya pintu ini semuanya masuk hidayah Allah. Tuan-tuan kena setiap hari cek. Mana pintu yang tertutup? Pintu sedekah, alhamdulillah terbuka. Pintu baca Quran, terbuka. Pintu selawat, pintu zikir, pintu istighfar, pintu menuntut ilmu, pintu kejiranan, pintu. Semua pintu ni pastikan terbuka. Kalau ada yang tertutup, maka istighfar sebagai kuncinya untuk buka balik. Satu saat saya ni jarang ziarah mak ayah. Jangan, itu kebaikan. Pergi ziarah. Saya ni Ustaz jarang dah bertegur siapa dengan adik-beradik. Tegur siapa? Itu pintu kebaikan. Kenapa kamu tutup? Tak tahulah sibuk benda Ustaz. Dulu sempat jumpa adik-beradik ni. Sekarang ni. Jangan, buka. Macam mana nak buka? Kunci di tangan kamu. Mana kuncinya? Istighfar. Istighfar ialah kunci kepada pintu kebaikan yang tertutup. Buka. Sungguh-sungguh istighfar, alhamdulillah. Silaturahim kita elok balik. Sedekah kita pun bagus. Qiyam kita pun bagus. Ibadat itu pun bagus. Semua alhamdulillah. Tentang waktu kita tutup mata, pintu kebaikan itu juga masih terus terbuka. Untuk dialihkan pahala jariah yang berterusan. Ini orang ni untung mati, pintu-pintu itu terus terbuka. Orang akan ingat kebaikan-kebaikan yang dibuat sebagai tanda penerima Allah. Kemudian kata Allah, kalladzina min qablikum. Orang munafik ini sama seperti orang dulu yang Allah binasakan. Kanu, mereka ini asyadda minkum quwwah, lagi gagah. Wa aktsara amwala, lagi kaya. Wa aulada, lagi ramai anak. Fastamta'u bi khalaqihim. Mereka berseronok dengan bahagian dunia mereka. Fastamta'tum bi khalaqikum. Macam kamu seronok dengan bahagian dunia kamu. Kama stamta'al ladzina min qablikum. Sama macam orang-orang dulu, berseronok dengan harta, berseronok dengan anak, berseronok dengan harta. Wa khuttum kallazi khadu. Samalah. Kamu suka menghina agama, mereka juga dulu suka hina agama, hina Nabi, hina ajaran Nabi SAW. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang ini semua amalannya terbatal. Tentang kenapa orang munafik ni dia masih rasa, dia masih bertahan dengan kenifakannya. Dan orang kafir bertahan dengan kekufuran. Sebab dia menyangka bahawa kebaikannya akan diterima oleh Allah. Dia kata dia pun ada buat baik. Saya pun sembah berhala apa. Baik tu. Saya pun ada juga tolong orang tu, tolong orang ni. Dia lupa bila tidak ada iman, maka tiada kebaikan yang diacap oleh Allah. Dia lupa benda tu. Semua orang tahu perkara yang menghasilkan kebaikan. Mereka lupa perkara yang membatalkan kebaikan. Kita tuan-tuan gini, kalau kita buat, macam mana pun kita buat suatu kerja, ada benda yang menjadikan dia boleh delete semua. Akhirnya dia jadi hilang. Dalam data tu tak ada. Kita kata tarik dah banyak ni Ustaz, macam mana tak boleh save ni? Ada virus apa? Virus kekufuran dan nifak. Menghapuskan segala kebaikan. Tapi orang munafik syok sendiri ni kenapa? Sebab dia menyangka masih ada kebaikan yang Allah terima. Dengan cara itu dia akan selamat. Dan orang kafir juga menyangka dia pun buat baik. Walha dengan tiada iman, tiada kebaikan yang diakui oleh Allah. Wa ulaika humul khasirun. Mereka menjadi orang yang rugi. Ini disebut oleh Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran berkenaan sifat mereka, kata Allah, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan pada mereka, wahai Muhammad, mau tak kami beritahu pada kamu orang yang paling rugi amalannya? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Iaitu orang yang sesat di dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka menyangka mereka tak sesat. Siapa? Orang munafiqin dan orang kafir. Sebab mereka merasakan sebahagian kebaikan mereka buat. Kami pun tolong orang tu, tolong orang ni. Benar kamu buat. Tapi yang beri pahala siapa? Allah. Allah telah letak syarat. Kebaikan ini mesti dibuat kerana seorang itu ada iman. Sedang ada seorang tu, dia masuk syarikat orang, dia pun buat kerja tu, buat kerja ni, dia minta gaji dengan majikan. Majikan kasih tak? Awak ni kerja kat mana?
Saya saja datang sini, saya kerja kat sini. Tak, awak kena daftar kerja sini dulu. Baru kita berhak boleh bayar gaji. Kalau dia kata saya akan report dekat kesatuan sekerja, awak tak bayar gaji saya. Awak report lah sebab awak bukan pekerja sini. Tiba-tiba dia datang kat kilang kita misalnya, dia buat kerja kutip sampah dan sebagainya. Kemudian dia menyangka dia layak dapat gaji. Layak macam mana, awak bukan pekerja sini. Apakah sekadar dia buat kebaikan ini, kalau dia merasa dia layak, dia tak layak apa. Dia tak layak apa. Seorang datang belajar kat sekolah, dia tak daftar pun sekolah tu. Tiba-tiba dia nak duduki peperiksaan, dia tak layak. Orang tengah berlari kat gelanggang, dia pun berlari luar gelanggang. Kemudian dia dapat nombor 1 menang. Dia iktiraf ke tak? Pesertanya 10 orang. Dia berlari yang satu lagi tu. Sambil bawa kamera, kameraman, laju pada berlari. Apakah dia akan diiktiraf pemegang rekod dunia? Sekalipun dia lebih lagi pada peserta ni, tak, sebab dia bukan peserta ni. Sehinggalah dia pakai jersinya, daftar, dia lari dan dia layak. Kalau kameraman ni tuan-tuan, walaupun dia mengejutkan dunia, sebab dia lari laju pada pelari pecuk ni, dia dulu sampai, tapi dia tak akan diberi pingat emas. Dia tak akan diberi pingat emas. Sebab dia tidak berada dalam trend. Sama juga orang munafik, orang kafir. Dia buat baik. Kita tak nafikan ada kebaikan orang kafir buat. Kita tak nafikan. Tapi kerana mereka tidak ada iman, maka Tuhan tak terima. Sebab itu Allah kata, habitat a'maluhum. Amalan mereka tak dikira. Allah Ta'ala sendiri mengatakan, ya, mereka memang beramal, tapi tak diterima. Dihancurkan. Alam ya'tihim, tidakkah sampai berita pada munafikin ini. Naba'ul ladzina min qablihim, berita orang-orang dahulu yang dibinasakan. Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Ibrahim, Namrus bin Kan'an, Ashabu Madian, kaum Nabi Allah Syu'aib, wal Mu'tafikat, kaum Nabi Lut. Perkataan Mu'tafikat ini negeri yang dibinasakan, yakni Sadum. Sehingga dia tak ada lagi negeri, sebab itu disebut Mu'tafikat. Yakni hancur luluh, tak ada kesan apa. Negara-negara lain semua ada kesan. Ada bangunan, ada sekian. Kota Sadum tak ada kesan. Sebab diterbalikkan terus. Maka Allah sebut wal Mu'tafikat. Dan yang telah dibinasakan sehingga tak tinggal apa-apa baki. Tak tinggal apa-apa tanda. Atathum rusuluhum bil bayyinat. Yang dimusnahkan 6 golongan tadi. 6 golongan. Kaum Nabi Nuh, Ad, Samud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Soleh dan Mu'tafikat. 6 ini dibinasakan. Mereka buat perangai sama macam kamu, wahai munafik. Kata Allah, atathum rusuluhum bil bayyinat. Nabi-nabi datang bawa keterangan. Fama, Nabi-nabi bawa keterangan, Nabi-nabi bawa bukti, bawa wahyu, tapi mereka mendustakan. Orang munafik, mereka ini cari dunia, kejar dunia, lupa akhirat. Mereka mendustakan Rasul dan mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasul. Persis perangai mereka macam orang kafir-kafir dulu. Bezanya orang kafir dulu lebih kaya, lebih gagah, lebih banyak harta. Kamu apa sangat? Kemudian kata Allah, fama kana Allah liyazlimahum. Hukuman yang Allah beri ini bukan tanda Allah zalim. Walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi mereka lah yang zalim. Sebab Allah beri peluang banyak. Ini orang munafikin dia beri peluang yang banyak. Sehingga Rasulullah tak pernah bunuh orang munafik. Tak bunuh. Bahkan Nabi SAW tak pernah pukul orang munafik. Ruang-ruang yang diberikan. Bukan Nabi tak halang pun mereka nak masuk Masjid Nabawi. Mereka masuk Masjid Nabawi. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul duduk belakang Rasulullah. Nabi tak kata, mu munafik duduk belakang sekali. Tak ada. Nabi biarkan. Kenapa Nabi biarkan ni semua? Beri peluang. Peluang-peluang yang diberikan langsung tidak dihargai. Maka bukan Allah yang zalim kamu. Kamu yang zalim diri kamu. Contoh kalau kita lah tuan-tuan beri peluang orang ni 10 kali. Perangai sama. Kalau kita ambil tindakan bukan salah kita ke? Kalau sekiranya pengadil bagi kad merah. Lepas dia beri amaran pemain ni dengan kasar, dengan sekian-sekian. Orang tak kata pengadil tu jahat. Orang kata pemain itulah jahat sampai dapat kad merah. Sebab amaran dah banyak kali. Bukan kali buat salah tu kad merah. Allah beri amaran. Daripada perang Badar, perang Uhud, semua perang sampai last kali perang Tabuk. Bayangkan 10 tahun. Diberi ruang orang munafik tadi. Mereka terus begitu perangainya. Maka bila datang azab Allah, ini adalah kerana kejahatan kamu, bukan kami yang menzalimi kamu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.